Dalam Al-Quran memang clearly stated innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka semua manusia, semua orang Islam, khususnya para ulama, sepakat bahawasanya bismillahirrahmanirrahim memang disebut dalam Al-Quran dan menjadikan dia ialah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Tidak ada khilaf dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim memang sebahagian daripada ayat Al-Quran. Sebab dalam surah An-Naml tadi kita sebut, surah An-Naml tadi sebut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu cerita dia, cerita Nabi Sulaiman dengan raja perempuan Sabak, kerajaan Sabak dekat Yaman. Dan ayat itu cerita tentang dakwah, tak ada langsung kaitan dengan ayat pengasih. Kan kita tengok ramai kononnya ustazah lah sebenarnya benda-benda macam ni. Saya jumpa benda-benda ajaib dekat dunia ni, yang benda-benda macam ni sebenarnya ustazah yang promote. Dalam TV baik, dalam radio baik, kan? Dia katakan ayat ni antara ayat pengasih, kan? Sebab Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jangan, secara literally-nya ayat tu bermaksud janganlah kamu menyombong diri dengan aku, dan kamu kena datang menyerah dan tunduk pada aku. Maka ustazah ni pun dia kata waktu Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin, sebut nama suami, hembus kat telinga kanan dia. Supaya suami esok datang menyerah diri pada dia. Oh, dahsyat. Tuan-tuan jaga-jagalah malam ni kalau ada rasa orang tiup kat tepi telinga tu, bangun cepat-cepat. Tuan-tuan mungkin kena sihir malam tu. Astaghfirullah. Ayat banyak lagi kan, ayat-ayat lain macam qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ayat tu cerita tu sangat cantik. Allah kata, Allah letakkan, Allah lay down satu kaedah yang paling cantik untuk kita pegang sepanjang hayat kita. Kalau kita nak pada Allah, tak ada cara lain melainkan kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ayat tu kata apa? In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul nakkan Allah, kalau kamu betul-betul cintakan Allah, kalau kamu betul-betul nak beribadat kepada Allah, ada satu cara aja. Fattabi'uni. Ikut aku. Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan dia yuhibbukumullah. Maknanya Allah datangkan, kalau kamu nak cintakan Allah, kamu kena ikut Nabi Muhammad. Itu je cara dia. Sebab apa? Bila kamu ikut cara Nabi Muhammad, barulah aku akan cinta balik pada kamu. Kalau kamu cari jalan selain daripada jalan Nabi Muhammad, kamu tak akan beroleh cinta aku. Ayat tu, mesejnya kemas, kaedahnya, prinsipnya untuk kita pegang sepanjang hayat kita. Bila dapat kat jenis-jenis spesies ustazah macam ni, ustaz pun ada lah juga, tapi ustazah yang kebanyakan. Qul in kuntum tuhibbunani, sebut nama isteri. Sekiranya kamu mencintai aku, dia buanglah Allah tadi tu. Fattabi'uni, in kuntum tuhibbunallah fattabi'. Tak salah macam mana saya pun tak reti lah. Tapi kena fattabi'uni tu suruh ikut isteri. Dan hembus juga kat telinga kanan. Dan banyaklah ayat-ayat Quran yang dirosakkan oleh puak-puak Dr. Love ni, dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i. Kita tetap tak ada kaitan pun, dengan ayat pengasih, benda-benda macam tu. Dan percayalah, pengasih ke ayat pembenci ke, tak boleh kita main-main dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ni kita tak ada hak untuk kita alter. Kalau kita belajar, contohnya perbezaan Quran dengan hadis pun dah banyak dah beza. Hadis kita dibenarkan untuk riwayat dengan makna, betul tak? Dalam Quran, dalam hadis, kalau kita kata Nabi SAW sebut begini, walaupun ayat tu tidaklah setepat yang Nabi sebut betul-betul, huruf by huruf, kan? Tapi kita maksudnya betul, maka kita kata dibenarkan, dipanggil riwayah bil makna. Riwayat dengan makna dibenarkan dalam pengajian hadis. Tapi boleh tak kita kata Quran Allah SWT sebut, dari sudut maknanya kita baca Quran, saya baca Quran nanti itu imam, saya baca Quran dengan maksud saya sendiri, maksud sama je dengan Allah, tapi kita buat ayat kita sendiri, boleh ke? Kita tak boleh. Sebab Quran dia yuta'abbad bitilawatihi, baca dia tu satu ibadat yang kita kena betul-betul ikut tanpa ubah satu huruf sekalipun. Berbanding dengan hadis, kita boleh riwayat dengan makna, fima ma'nahu, apa orang panggil auqama qala sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. So kita kata Quran ni sangat kena rigid. Apatah lagi kalau kita ni nak pandai-pandai jadi tu ayat pengasih, tu ayat macam-macam lah. So kita tak perlu benda-benda macam tu, tidak ada sandaran ataupun tidak ada asal pun dalam agama kita.